Assalamualaikum kawan-kawan di luar sana. Salam guys, apa khabar? Saya Nizam Adli. Dan saya Niza Ali. Selamat datang ke Bual Hartanah SG. Ya. Kepada penonton ataupun listeners kami di podcast, insya-Allah akan kami harap anda juga sihat yang sedang menonton kami di YouTube, sama juga kami harap anda sihat walafiat. Itulah doa kami supaya kita semua diberkati, insya-Allah. Baiklah. Amin. Betul. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Hari ini kita ceria. Nampak tak? Okey. Baiklah. Hari ini kita tidak akan membuang masa. Kita ingin terus ke topik yang saya rasa masih hangat. Jika anda ada baca news, ada terdengar dari radio ke TV ke internet yang tentang new launch yang baru-baru ini, the Water Gardens, is it? Water Gardens di Canberra. 60% unit terjual dalam jangka masa 2 hari. Satu hari actually. Launch. Satu hari. On the launch day itself, 60% telah dijual. Dan sebelum tu bulan lepas di Pasir Ris ataupun integrated development yang dipanggil Pasir Ris 8, 85% terjual pada hari launch. Wow, amazing. Ya, dan harganya pun tak murah lah. Tak murah. Tapi kenapa? Tapi ini yang bukan cakap tak murah ni Zam. Actually di dalam tak jangkaan orang lah, tak sangka lah yang di luar harganya jangkaan luar jangkaan. Saya rasa yang luar jangkaan ialah respon daripada pembeli. Itu saya rasa dari luar jangkaan, bukan jangkauan, luar jangkaan. Kebanyakan daripada kita lah. Mungkin pemaju hartanah tu developer also tak predict yang akan terjual sebanyak itu. Walaupun ada COVID restriction tak nak masuk show flat, semua susah dan sebagainya, ramai yang membeli tanpa melihat show flat itu. Jadi dengan itu sepenuhnya lah. Tapi persoalannya mengapa masih ramai pembeli yang membeli hartanah new launch ataupun yang baru dilancarkan ini, terutama sekali di kawasan yang kita panggil OCR, Outer Core Region, is it? Ya, outside core region. Outside central region. Outside central region. Yalah nanti okey. Singapura terbagi pada 3 lah. Kalau nak cakap outside core central region ialah Woodland, Tampines, Pasir Ris, Jurong, Jurong, Bukit Panjang, ni semua. Kalau dah RCR is rest of central region, Potong Pasir, Toa Payoh, Bishan. Ang Mo Kio is still OCR. Thompson sama OCR juga. Okey. Adalah sebahagian-bahagian, tetapi yang CCR ataupun Core Central Region ialah Orchard Road, Bukit Timah, District 1 lah, like Raffles, Sentosa. So harganya makin kita ke tengah Singapura ataupun towards the southern part of Singapore, harganya pun akan meningkat. Inilah secara dasar lah, secara rambak, in general kata orang harga. Tetapi mengapa tadi Niza dah sebut tentang harga, tengah harga new launch yang telah pun dan dicapai harga yang baru. Harga baru yang kita panggil the new price tag lah. Sekarang kita cakap pasal old price tag dengan new price tag. Tapi mengapa orang masih beli ni, Niza? Importantly, especially yang di luar OCR ataupun outside central region ni. Mengapa? Mungkin faktor yang terpenting ialah mengapa Yalah, pasal kalau kita tahu Pasir Ris adalah tempat yang terhujung di sebelah timur kan. Jadi di sana tidak ada transformasi yang sekarang. Jadi transformasinya akan datang, dan di situlah banyak orang menjangkau jangkaan mereka yang stop first. Benda ni tak tahu kenapa je. what's inside camera. Ni dah berapa software update. Itu yang buat terkeluar tadi. Okay, start. Sebenarnya apa yang membuat apa yang membuat pembeli tertarik untuk membeli Pasir Ris A, Water Gardens yang di Sembawang dan di Pasir Ris ini? Mungkin kita nak perjelaskan sedikit sebanyak. Yalah, kebanyakan orang di sana kan tak tahu yang new launch tu bagi mereka yang
dia tak biasa membeli, mereka rasa macam new launch ni harga baru. Jadi harga baru selalu harganya lebih mahal daripada harga resale yang di sekelilingnya. Jadi mereka takut nak beli. Tapi sebenarnya kenapa orang still buy new launch? Pasal mereka tahu new launch adalah beberapa perkara. Nombor satu ialah kita akan menasihatkan pembeli kami yang harganya harus right entry price. Ya, dalam jangkauan banyak orang kan macam resale lagi murah apa, kenapa orang beli new launch? Mereka compare resale dengan yang baru. Tapi yang baru ni kita pun boleh lihat adakah harga baru ni terlampau tinggi atau dalam keadaan yang munasabah in terms of the cost, overall cost of the developer, like break even price. Kita dengar break even price of the developer. Adakah developer letakkan harga yang lebih tinggi? That means are they taking a lot of profit from there? Lebih penting sebelum tu ialah bidaan yang telah dilakukan oleh developer. Whether harga yang mereka bid tu adalah harga land yang tinggi, price, the land price ataupun tinggi, ataupun harga yang market price and all that lah. Dan jika kalau harganya tinggi, apakah break even price untuk pemaju itu? Dan bila dia menjualnya pada hari pertama, adakah harganya munasabah, berpatutan? Dan itulah kita cakap right entry price. Maknanya berapa peratus profit yang developer mereka nak raih. Ya, selalunya developer pun tahu, mereka pun amat besar hati untuk menjual kepada pembeli kan. Jadi siapa yang datang dulu, kata orang tu VVIP lah yang masuk balloting ni sebenarnya VVIP. Mereka akan dapat VVIP price. Macam kan kalau awak nak pergi kat LV ke mana, ada kalau ada macam special sale ke apa kan, juga ada members only macam gitu. LV, so sama macam developer juga, kalau anda ingin jadi orang yang pertama untuk dapat balloting saya rasa sama juga macam beli BTO lah betul. Tapi BTO ada lain maksud saya secara prosesnya. Jika anda punya queue number yang di hadapan, anda dapat better choice dan mungkin harga pun lebih menarik lah. Ya, anda ada banyak choice lah kalau anda yang pertama. Correct. Dalam queue pertama. Itu pasal kerana itulah ramai pembeli masih ingin melalui proses balloting ni, kerana mereka tahu yang savvy, yang peka, yang tahu tentang market, mereka ingin jadi nombor first untuk di queue. To be the first kerana apa? Mereka dapat choice yang choice unit, luas dan harga yang paling rendah. Saya rasa kalau saya katakan harga yang paling rendah bila anda punya queue number nombor 1. Ya, kenapa tu boleh dapat harga yang rendah? Kerana bila kita beli new launch, kita adalah pembeli pertama. Jadi itu kita punya base price lah, kita katakan base price. Jadi kalau orang yang ke belakang after balloting yang masuk tu, mungkin pemaju akan menaikkan harga pasal dia no longer VVIP kan? Ataupun mereka telah dapat numbers, meaning mungkin 1/3 telah terjual, anda yang batch yang kedua mungkin, jadi harga pun akan dinaikkan secara rambang lah. Yelah, ada discretion of the developer. Kalau kita pemaju pun kita nak untung apa takkan kita nak jual murah-murah je, mana boleh. Betul. Kan. Jadi ia amat penting jika anda dapat queue yang di hadapan lah, kerana di situ anda dapat kelebihan dari segi insya-Allah meraih keuntungan di masa hadapan, kerana harga yang anda beli kemungkinan besar harga yang harga the best price lah, open price lah ya. Jadi itulah kita tahu, kalau kita belikan pemaju ada satu saja seller, jadi dia akan sendiri menaikkan harga untuk anda. Jika anda dah terbeli lah. Tapi kalau anda belum beli, too bad lah Jadi anda kena beli dulu, baru pemaju naikkan harga. Alhamdulillah, anda boleh meraihkan keuntungan yang lebih. Tetapi kalau saya tak dapat queue number yang di hadapan, mungkin pertengahan ataupun akhir, adakah ia sesuatu yang saya harus teruskan pemilihan saya? Boleh. Itulah anda harus hubungi ejen profesional anda. Jadi di situ mereka akan show anda kan apa yang telah ditransaksi kan, dan sekarang harganya banyak beza ke tidak. Dan jika kadang pemaju maksud Niza ialah kalau ada projek yang sama dalam lokasi yang sama yang telah terjual, di mana harga pun kita telah tahu berapa yang telah terjual, whether yang kita nak beli ni
dia punya harga berpatutan ataupun berlebihan daripada apa yang telah terjual. Apakah perbezaan harga dulu dengan harga sekarang dalam di dalam development itu? Adakah ia terlampau jauh jarak harganya atau tidak? Dan di situ kita boleh tahu whether you are buying at the right price or a reasonable price. Correct. Jadi, or a high price. Yalah, ini satu teknik di mana bila anda ingin membeli new launch ataupun projek yang baru dilancar, projek yang baru dilancar, anda harus ada strategi. Maksudnya ialah dari segi research dan comparison antara projek-projek yang telah terjual, especially yang baru. Bukan compare dengan yang lama, memang tak boleh compare dengan yang projek lama, tetapi yang baru ataupun mungkin setahun dua, tengok macam mana transaksinya. Jadi kita dari segi numbers tu kita dapat tahu whether unit yang anda ingin beli tu harganya berlebihan ataupun it is an old price tag. What we call it lah, right? Okay. Tapi lagi satu faktor yang membuat volume of transaction, especially new launch tinggi, ialah kerana kebanyakan juga, especially dekat OCR, Outer Central Region ni, kebanyakan HDB upgraders. Yang daripada HDB dan meraihkan keuntungan yang banyak, inilah masanya mereka meletakkan keuntungan mereka ke dalam hartanah privat. Kerana dari itu plow back dia punya profit dan CPR yang telah digunakan untuk perumahan yang sebelumnya kepada perumahan baru yang akan dapat insya-Allah meraih keuntungan yang lebih di masa hadapan. Inilah cara kebanyakan orang, ataupun tak boleh cakap kebanyakan, inilah caranya untuk menjana kekayaan dari hartanah lah. Ini yang kita ingin terapkan pada anda di luar Kadang sana. Kita tahu kalau kita dalam hartanah HDB, ialah ada public housing, ia harganya harus berpatutan selama-lamanya, affordable for the public. Correct. Jadi anda tidak boleh ingat yang boleh meraihkan keuntungan yang lebih. Tapi kalau anda akan ke kategori yang private, hartanah private, inilah masanya, saya open market, inilah masanya anda boleh meraih keuntungan bila ada keadaan inflasi dan juga kenaikan ekonomi akan membuat anda sebagai one seller that can make the most profit lah. Ekonomi pun bukan dari segi ekonomi negara, ekonomi keluarga also important, dari segi kerjaya dan seterusnya lah. Yang saya ingin tekankan di sini ialah kerana harga pasaran HDB pun harga pasaran HDB jualan semula pun telah meningkat. Kebanyakan mereka yang telah menjual HDB mereka pada masa kini meraih keuntungan yang berlebihan, dan yang penting duit yang ataupun keuntungan yang telah diraih tu harus dilaburkan pada sesuatu aset yang akan juga berkembang di masa hadapan. Setiap pelaburan tu harus we call it melaburkan kembali. Jangan kita terus ambil dan enjoy tanpa melaburkan sebahagian daripadanya. Enjoy tapi sebelum anda enjoy, anda harus melabur kembali wang yang telah anda keuntungan yang telah anda dapat tu untuk aset yang akan berkembang di masa hadapan, jangka masa sederhana dan panjang, bukan jangka masa pendek. Terutama sekali Nizam, duit cash yang kita dapat keuntungan. Betul. Ada orang kan tidak ada, susah nak simpan duit cash tu. Jadi siapa yang akan memberi kita cash yang banyak gitu kan? Jadi kita harus kembalikan kepada hartanah. Itu yang pada mereka yang mungkin kurang faham secara purata, jika anda ada flat BTO yang 5 tahun yang telah anda jual di pasaran terbuka, pasaran jualan semula, on average keuntungan 120-150 ribu lah. Itu sesuatu yang dalam jangka masa 5 tahun anda dapat meraih keuntungan sebanyak itu. Jadi it becomes a responsibility for you to make sure the money just don't go down the drain. Jadi apa yang harus dilakukan? Kita laburkan kembali kepada aset yang ada peningkatan di masa hadapan. Itu yang penting. Jadi hartanah new launch ataupun yang baru dilancar adalah salah satu asset class yang penting untuk anda menganalisa sebelum anda pun membeli, kerana location is one thing, harga is another thing, and also
transformasi, amenities, kemudahan, itu amatlah penting. Peningkatan kemudahan di sekelilingnya. Mesti ada. Adakah ia boleh attract the next buyer, the next group of Murah buyers? tak semestinya bagus, mahal pun tak semestinya bagus. Jadi anda harus peka dan dapatkan nasihat profesional lah. Yang penting itu important. Baiklah. Dan nombor 2 ni Zam, kenapa banyak pembeli new launch walaupun kita nampak macam secara rambang macam harga naik tinggi, kenapa orang masih beli? Betul. Kerana kalau kita compare resale dengan new launch ni atau membeli dari pemaju, kerana pemaju anda harus membayar 25% sahaja depositnya dulu. Kan? Lepas tu yang subsequentnya is progressive payment. That means anda akan membayar monthly bertahap-tahap ikut progress of the building of the construction. Jadi kalau progress. piling selesai, anda bayar sekian. Sekian. So jadi bayaran dia sedikit. Jadi ini adalah macam lebih senang bagi pembeli untuk membuat perancangan dari segi keuangan. Dan also mereka pun tidak rasa berat macam selepuk kan. Kalau kita beli resale kan selepuk dia kena bayar 1 bulan 3,000 lebih, 4,000 lebih atau 2,000 lebih. Macam agak berat bagi orang yang mahu dari satu kategori property from HDB to private kan. Correct. Macam big jump. Jadi macam dulu kita bayar HDB 1,000 je sebulan, sekarang tu nak kena bayar 3,000. Alamak, pening kepala. Tapi kalau kita beli new launch, progressive payment ni adalah satu sistem yang agak bagus sekali kerana kita boleh menjinak-jinakkan diri dengan bayaran tunai secara sedikit-sedikit atau CPF pun boleh bayar dengan CPF. Tapi tidak selepuk. Jadi kalau macam for example foundation tu 10% disbursed by the bank, you only pay the loan based on the 10% punya mortgage. Kepada mereka yang kurang faham, ialah this is I think jika anda ingin membeli projek yang baru dilancarkan, pembayaran bulanan bukan selepuk bila anda dah telah book, dah unit tu dah exercise the option, bila kapak siap anda bayar sekian, bila tingkat 2 siap sekian. Jadi tak selepuk. So macam progresif. Saya berikan macam satu misalannya kalau anda beli 1 juta lah harga hartanah tu 1 juta new launch. Lepas anda dah bayar 25% dengan stamp duty semua, mungkin anda tak akan bayar anything per month sehingga pemaju telah selesaikan tahap foundation yang pertama. Mungkin paling awal 9 bulan. Mungkin 9 bulan atau sometimes setahun. Tengok di mana anda beli unit kat mana, blok mana yang siap dulu dan sebagainya. Berapa besar development tu lah. Jadi kalau blok tu belum siap, anda bayar lambat lagi lah. Ada orang dapat bayar mungkin 9 bulan, anda bayar setahun kemudian. Lepas tu bayar berapa? $100 je kan, $150. Tengok harga unit yang anda beli tu. Jika anda ingin tahu dengan terperinci, anda PM kami lah. Pasal banyak yang kita boleh share, tapi itu terlampau detail lah. Pasal nanti anda pun ya ke beli rumah $100 bulanan bayar, nanti kita akan explain secara boleh jadi. Kerana ini bukan skim cepat kaya jangan salah anggap Baiklah. Tapi dan apa lagi? Banyak orang tak tahu yang beli new launch ni ada kebaikannya. Kebaikan in terms of jimat lah. Jimat. Kenapa saya cakap jimat? Kerana kita selalunya nak beli barang baru kan. Kita tak suka kita tak suka yang lama kan. Misalnya lama nanti mesti nak repair lah, nak renovate lah, nak ini kan. Jadi kalau kita beli barang daripada pemaju ada warranty period. Kan macam sebelum tu kalau kita beli new launch ataupun kondo yang baru dilancar, apa semua dah siap? Semua dah siap. Toilet dah siap kan, jobin lantai semua dah siap. Dan kalau anda ada kitchen cabinet semua dah siap, toilet semua dah siap, aircon pun dah dipasang. Anda harus pasang curtain atau langsir atau lampu. Ini 2 sahaja. Dan cat rumah lah. Kalau anda tak nak cat pun putih temboknya, bersih juga. Jadi kalau let's say dari pemaju, awak punya appliances macam oven, fridge semua baru dan ada warranty setahun. Diberi oleh pemaju? Oleh pemaju. Sekarang pun washing machine pun kan pemaju kasih. Jadi kalau dah ada tu semua, kalau anda sebagai pembeli pertama hartanah, anda happy, dah package all in already kan. Jadi itulah yang bagusnya. Dan
dah ada warranty tak apa. Okey. Dan juga kalau anda compare yang lama dengan baru, yelah baru nampak macam saiznya kecil tapi biliknya tetap sebesar, yang efficient lah, layout dia efficient, cara letak balcony-nya efficient. Anda hanya bayar apa yang perlu. Kalau compare tu resale kondo yang lama, kadang-kadang balcony dia besar tapi bilik kecil, atau dapur terlampau besar, hallnya kecil, macam gitu. So compare dulu punya design dengan sekarang punya design lain. Dan also nombor 2, kalau anda beli yang kondo lama, kadang-kadang landscaping dia tak cantik, pokoknya macam dah mati ke apa gitu kan, macam sayu je kan development tu. Tapi kalau anda beli dari pemaju kan, arkiteknya sekarang top arkitek, landscape pun ada arkitek juga yang buat kan, semua yang barang-barang jenama dan sebagainya, dan also up to date kerana ikut teknologi, macam ada smart home dan juga macam tempat kapak dan lampu boleh mati sendiri dan sebagainya. Itu ada menjimatkan in terms of electricity dan sebagainya. Jadi itu kalau kita rangkumkan semua tu, sungguh menjimatkan lah, pasal anda hanya bayar duit rumah tapi anda dapat segala-galanya yang saya mention tadi. Jadi kalau apa yang telah anda cakap ni, resale masih boleh beli ke? Resale kondo boleh beli, tapi nanti anda harus letakkan sedikit lagi wang untuk perubahan anda. Tapi Perubahan secara apa tahu, purata renovasi, nak tukar appliances, mana tahu rosak ke, lama ke. tapi harga lagi murah. Saya tak perlu tunggu 3-4 tahun. So macam mana kita nak huraikan tentang masalah ataupun isu ini? Ya, ini kita tak boleh elakkan lah. Mesti anda harus tunggu. Macam sekarang budak-budak muda sekarang yang beli BTO pun mereka harus tunggu. Nak yang bagus harus tunggu kan. Jadi sabar tu adalah satu Sepaudah beriman. sabar tu baguslah kan. Jadi yalah, saya rasa kalau anda ingin meraih keuntungan, anda harus first mover advantage. Of course ada inconvenient dari segi daripada tak ada tempat tinggal. Nak kena mungkin kena sewa, nak kena tinggal dengan mak bapak. Tetapi dalam jangka masa panjang, sederhana dan panjang, anda akan dapat meraih keuntungan yang lebih daripada mereka yang kemungkinan besar beli resale kondo. Ya, di sini Nizam, keuntungan tu bukan sekadar keuntungan duit. Itu memang kita kadang-kadang kita boleh cakap ada untung bila anda jual nanti dalam jangka masa 4 tahun ke atas. Tapi kita cakap untung yang tentang anda berjimat-jimat. Betul. Kira anda menang pakai jugalah. Jimat banyak actually. Itu yang sekarang kita tak dapat huraikan kerana di situ tidak ada. Kita ingin bukan nak menggalakkan anda ini sebagai satu pelaburan, bukan sesuatu yang ingin dijadikan sebagai status. Important kondo ataupun kondo especially hartanah private ni bukan status, ia ialah pelaburan jangka masa sederhana dan panjang demi sistematik dan progresif. Sistematik. Dia kita boleh plan dalam approach ini. Okey, jika anda ada masalah tentang saya tak nak tunggulah Nizam panjang sangat, lama sangat nak tunggu 3 4 5 tahun, nak walaupun tak perlu renovate, tapi anak-anak saya nak taruh mana, tinggal tak tempat tinggal, nak sewa kena bayar bulanan, macam mana gini-gini. Okey, boleh tak saya beli kondo jualan semula? Sememangnya boleh, tetapi anda harus tahu tentang faktor-faktor attributes yang akan first definitely capital appreciation. No. Capital preservation. Bukan appreciation. First, when you buy resale condo, anda harus dapat buat analisa di mana capital preservation anda itu secured. Meaning, apa yang telah anda laburkan dalam jangka masa sederhana dan panjang, anda dapat kembali. Walaupun tak ada keuntungan. That one we call capital preservation. Tapi kosong-kosong lah. Tapi anda menang tinggal lah kerana anda dapat rasakan dapat naik taraf dari segi kehidupan dan juga dari segi minda lah. Dan juga keluarga pun boleh enjoy bila dah dapat tempat tu. Tetapi jika anda, salah satu faktor yang anda harus take into consideration bila nak beli kondo resale ni ialah ada tak transformasi yang telah dilakarkan oleh pemerintah di kawasan tersebut. Important transformation kerana ia akan dapat salah satu anda dapat capital
preservation. Dan nombor 2, kemungkinan besar jika transformasi itu berlaku dengan baik and all that dan demand meningkat, anda juga dapat insya-Allah meraih keuntungan. Tapi ini adalah salah satu yang anda harus hold for some time lah. Di sini transformasi maksudnya macam ada advancement in terms of infrastructure. Macam for example, dulu tak ada MRT, sekarang MRT kat depan saja. Dan atau dulu tak ada exit pergi jalan baru expressway yang shortcut ke apa, ataupun sekarang macam ada. kat Punggol become digital district. So dia satu transformasi yang besar. Ya, ada persekolahan international dan sebagainya, universiti akan dibina, all this atau important. hospital dan infrastructure lah, main infrastructure yang akan mendatangkan pelaburan dan juga pekerjaan. Yes. Dan ini adalah satu tempat-tempat yang main attraction for investors. Salah satu faktor yang penting juga jika anda ingin membeli resale kondo ialah demand for rental. Maksudnya jika kondo itu banyak orang sewa ataupun disukai ramai lah, especially expat ataupun mereka yang bekerja berdekatan, jadi rental di sana strong. Itu satu indikasi di mana kemungkinan besar kondo itu boleh dibeli kerana ada transaction dan ada kelebihan dari segi rental. Itu salah satu indication lah yang kita daripada experience kita, ia menunjukkan yang ia salah satu attributes yang positif jika anda ingin membeli kondo resale. Important. Of course harga pun memain peranan lah kerana jika harga tu terlalu tinggi, anda suka sangat tempat tu, swimming pool dia besar, dalam sangat 10 meter example tapi harganya terlalu tinggi, bank tak boleh menilai taksiran dengan match the valuation, dan anda ada masalah lah. Masalah ni Zam, basically dia orang bayar cash over valuation lah, macam anda beli itu HDB masalah sekarang lah pada saya. Important. Jika bank tak boleh match the price, then apa yang excess tu is always cash. So important, jika anda ingin tahu dengan lebih mendalam, PM kami lah, jadi kami dapat memberi perincian. Important dari segi jika anda sekarang tinggal di HDB, kemungkinan besar HDB BTO yang telah MOP pun ataupun akan MOP, ini adalah satu platform ataupun satu cara anda menjana kekayaan lah dalam jangka masa panjang, kerana kemungkinan besar rumah anda telah meraih keuntungan. Keuntungan itu seharusnya pada pendapat kami dilaburkan kepada aset yang akan meningkat lagi. Jadi wang yang anda telah laburkan tu akan meningkat demi keluarga. Itu important. Bukan dah dapat keuntungan anda belanja dengan sewenang-wenangnya ataupun beli flat yang HDB yang lama walaupun besar, bayar COV tapi anda 50-100 laburkan ribu. cash anda ke renovasi yang anda tidak dapat balik pulangannya. Renovasi saya rasa not so bad as paying COV 100,000 lah. I think it is something that kita harus put the Saya nak emotion aside. sentuh sikit pasal ni renovasi dan yang tak dapat balik ni. Pasal kerana kita kebanyakan pembeli dia nak beli yang dah renovate, jadi saya tak payah pening-pening, saya boleh bayar COV, Cik Nizam. Tapi saya nak rumah yang dah renovate. Jadi saya tak payah nak renovate. Dulu saya percaya, sekarang saya tak percaya. Okay, maaf cakap, bila kita beli tu memang macam gitulah ceritanya tapi nanti bila dah dapat kunci, apa jadi Cik Nizam? Wow, istana menanti pasti. Pasal kenapa? Dia punya transformasi bukan secara luaran, dalaman dia transformasi. Walaupun dah renovate, kerana ada duang berlebihan kan, direnovasikan sebagai istana. I think ini satu pembaziran pada pendapat saya. Jika anda ingin membeli sesuatu HDB flat yang anda akan renovate, might as well you just buy a old plain house. Tak payah nak cari yang rumah renovate atau rumah yang lepas tu anda renovate jadi re-renovated. Jadi tak masuk akal lah. Jadi bagi kami, selalu kami nasihatkan pembeli klien kami untuk pertimbangkan lebih mendalam. Kerana bila kita beli HDB, kebanyakan akan renovate.
Walaupun kata tak cukup wang dan sebagainya, tapi bila dapat kunci nak renovate. Dan also anda bukan tukang kayu, anda bukan tukang joben dan sebagainya, tukang tal. Jadi anda cakap, saya tak nak spend gini, tapi anda akan mengambil hikmat renovasi kontraktor. Dan kontraktor mesti nak ambil some kind of keuntungan yang lebih seluruh kan. Jadi baik-baik nak pecahkan satu tempat, kena pecahkan dua tempat atau dan sebagainya lah. Ini pendapat kami. Jadi kami bukan nak dictate what you should do, tapi ini tapi adalah berhati-hati kerana kalau tanpa guidance akan lalai. Kerana apa? Pembelanjaan tu. Keuntungan daripada penjualan HDB tak sebanyak lah. Bukan, hanya sekali. Kerana kalau anda beli BTO akan dapat keuntungan 100-200 ribu, lepas tu anda nak beli BTO lagi, apa kena? Kena levy government tax anda. Dia tahu anda akan dapat keuntungan yang kedua kali, jadi dia tax dulu. Jadi keuntungan anda akan berkurangan. Itu satu. Tapi jika kalau anda beli resale yang besar, dari for example daripada 5 bilik ke resale EA misalnya. Kerana apa? Jadi anda harus, jika anda ada perancangan sedemikian, boleh, tak ada masalah. Cuma anda harus buat perancangan yang lain untuk tentang keuangan anda, untuk retirement, untuk education anak-anak. Kerana rumah tu tidak akan dapat menyelamatkan anda jangka masa panjang. Jika ada kesesakan atau masalah atau seperti krisis sekarang COVID yang datang mendadak, adakah anda Tapi sekarang prepared? COVID actually membantu segolongan kerana tak tahu harga meningkat. Tetapi dalam jangka masa depan kita tak tahu COVID kita tak ke tahu krisis apa yang ke akan datang. jadi kita harus prepare. Kerana apa? Saya terbaca saya terbaca di Berita Media Corp satu artikel 50% rakyat masyarakat Melayu bimbang daripada rally tak? Bukan, bimbang tentang kewangan semasa COVID. 50%. Nanti kalau saya akan put the link here lah in the description. Jadi anda boleh baca kalau masih ada link tu. 50%. Kerana apa? Pada pendapat saya, kurang perancangan. Itu adalah kita belajar. Mengapa kita mengongsi? Kerana kita belajar secara, we learn the hard way. Jadi kita ingin memperkasakan anda supaya masyarakat kita lebih peka dan akan menjadi masyarakat yang lebih dinamik lah. Jika ada ada masalah ataupun apa, dapat adapt dengan secepat mungkin. Kita nak jadi masyarakat yang progresif, yang selalu memperbaiki. Jika anda dengar rally semalam Perdana Menteri mengatakan yang dia bimbang tentang masyarakat Melayu kerana jumlah masyarakat Melayu meningkat dari segi rental flat. Peningkatan yang amat mendadak. Jadi Perdana Menteri pun prihatinlah tentang masalah ini kerana kebanyakan hilang pekerjaan, tiada perancangan kewangan, jadi terpaksa minta HDB rental flat and all that. Mungkin ini satu topik kita akan bincang di masa hadapan lah. Jadi secara untuk dirumuskan pada malam ini pada episod ini, jika anda ingin membeli new launch, anda harus tahu tentang, anda harus do your research in terms of the statistic, in terms of transaction. Adakah anda akan membeli harga yang harga lama ataupun harga baru, new price tag or old price tag. New price tag means it's a new price, probably harga the next tanah yang baru 2 or 3 years down the road punya pricing. Jadi anda terlebih bayar. Itu important. Kita akan analisa dengan memberi analisis yang, jadi kalau anda mempunyai kemampuan sekarang yang anda boleh terjun jangan cakap maksud saya masuk ke hartanah privat, anda mempunyai kemampuan dan anda mempunyai kebolehan dan sebagainya, kenapa anda tidak lakukan? Kerana inilah masa-masanya. Kalau tidak, stok atau supply yang old price tag ni akan habis dijual dan anda tidak mempunyai choice at all. Betul. Then you have to buy the new price tag. Kerana apa? Every time there's a new launch, more than 50-60% sold. So it's a very short time. So the balance you need, macam sales of balance flat juga. Sales of balance flat harganya bukan harga yang time BTO. Harganya pun telah meningkat. Sama juga. Dia punya konsep sama.
Jadi anda harus memberi peluang pada diri anda untuk meraih keuntungan lah. Kerana keuntungan ni dapat membantu kita dan keluarga dan jangka masa panjang. Dan anda harus ingat, jangan to analyze or else you paralyze, you know. Over analysis. Over analyze or else you paralyze. So analisa itu harus diambil dari kami, kerana kami adalah consultant dan kami adalah professionals dalam bidang ini. Ini yang selalu saya akan cakap. Jangan dengar cakap kedai kopi. Terus terang pada abang-abang kedai kopi tu, jangan marah tapi analisa anda mungkin terlalunya out lah. Cakap kedai kopi, tapi dekat kedai kopi ni Zam, kat kafe ke, atau kat WhatsApp kat sekolah WhatsApp, kat mana ke. Tapi bukan kedai kerana kopi. Bukan nak cakap kawan anda ataupun saudara mara anda tu tak pandai, tapi mungkin kurang informasi, kurang peka, kurang in the market. Ya, atau discussionnya tidak keseluruhan. Dia cuma cakap satu benda tu atau satu example tu atau saudaranya dan sebagainya. Kerana satu orang. Every case is unique. Yes, every case is unique. Tak semestinya yang terjadi pada seseorang itu adalah sama akan terjadi dengan anda. Betul. Jadi harus Jadi jangan takut pada mereka. Personal joke sorry. Tapi yalah, important beri peluang pada diri anda untuk dengar daripada konsultan yang profesional lah. Keep an open mind. Yes. Okay, buat minda anda terbuka dan terima tentang konsep-konsep yang baru, kerana anda pun baru nak menjejakkan diri anda ke aset yang baru. Jadi ambil pendapat dari pakar-pakar hartanah, jangan ambil daripada orang lain. Ya. Dan akhir sekali, jika anda ingin membeli kondo jualan semula, boleh, tidak ada masalah, tetapi do your homework, buat kiraan terperinci dan juga tengok tentang dari segi transformasi lokasi, sekitaran, infrastruktur, dan itu adalah penting. Jika anda ingin tahu lebih lanjut, of course PM kami lah. InsyaAllah kami akan beri pandangan kami secara jelas dan terperinci secara ikhlas, insyaAllah. InsyaAllah. Dengan itu saya rasa inilah kami akan akhiri episod malam ini. Kemungkinan besar kita akan yalah tengok masa jika anda ingin tahu dengan lebih mendalam apa-apa isu ataupun ingin tahu tentang hartanah, boleh PM kami and all that lah. InsyaAllah kami dapat come up with something dan pembentangkan dalam episod seterusnya. Contact number ada Nizam? Ada nanti. So jadi hubungi kami terus, tak payah nak tunggu-tunggu atau tanya, boleh message kami terus. Alright. Atau WhatsApp kami. Dengan itu, saya Nizam Adli dan saya Niza Ali. Selamat malam. Selamat Bye. Malam.